membentangkan tajuk Risalah Reformis Tafsir Muhammad Asad. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Saudara pengurusi, penceramah pertama kita Ustaz Wanji, para pensyarah, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincangkan tentang satu tafsir yang mungkin tidak banyak lagi dibaca di kalangan orang Melayu di Malaysia ni, tapi merupakan tafsir dianggap oleh ramai para pemikir Islam sebagai tafsir yang paling relevan di abad ini, iaitu tafsir The Message of the Quran oleh Muhammad Asad. Ramai mungkin yang tidak mengetahui siapa Muhammad Asad. Muhammad Asad dilahirkan sebagai seorang Yahudi dengan nama Leopold Weiss di satu kota di bandar Lviv, dikatakan dahulu di bawah wilayah Austria, jajahan Empire Austria, yang sekarang ni sebenarnya berada di bawah negara Ukraine, bukan Poland lagi, di bawah Ukraine, yang merupakan seorang yang telah mengembara menghabiskan masanya dengan mengembara di negara Islam, kemudian tinggal di padang pasir, tinggal bersama dengan orang Badui di Tanah Arab, dan kemudian mengembara ke Pakistan dan sebagainya. Dan sebelum ke Pakistan, beliau berada di pergunungan Afghanistan, dan di sana beliau banyak berbincang dengan golongan masyarakat Islam yang berada di sana, sehinggalah pada ketika semasa perbincangannya dikatakan kepadanya bahawa sesungguhnya anda seorang Islam, cuma anda tidak mengetahuinya. Lalu beliau balik ke negaranya, dan pada tahun 1925, dan kita dapati bahawa beliau lahir pada tahun 1900 pada usia 25 tahun. Dan pada satu ketika sebagaimana yang saya pernah ceritakan dalam sesi usrah, iaitu di dalam sebuah subway train di Germany, di Jerman, maka beliau melihat wajah mereka-mereka yang berada di dalam train tersebut, dan didapati bahawa apa yang terlihat adalah merupakan satu kesakitan dalam jiwa mereka itu. Tidak ada kepuasan, kenikmatan dalam kehidupan. Yang dilihat pada wajah mereka, yang terpampang pada wajah mereka adalah penderitaan yang dialami di dalam jiwa-jiwa mereka. Maka Muhammad Asad berkata pada isterinya pada itu, menyuruh Elsa memandang kepada wajah-wajah tersebut, dan Elsa juga berpandangan seperti demikian. Kebetulan sesudah itu Muhammad Asad balik ke rumahnya, dan beliau sedang mengemas meja, dan terletak di atas mejanya itu sebuah kitab Al-Quran yang beliau telah sedang membaca sebelum itu. Dan pada saat beliau ingin menutup Quran tersebut, maka beliau terpandang pada ayat yang sedang dibaca ataupun yang telah dibaca, iaitu Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur inilah ayat yang seakan-akan mengetuk pintu hatinya, yang memberikan jawapan kepada apa yang telah beliau lihat dalam train subway tersebut. Bagaimana penderitaan akibat daripada pengejaran manusia kepada kenikmatan hidup keduniaan, kepada materialistic world. Dan ini merupakan satu bagi Muhammad Asad merupakan satu petunjuk daripada Allah sendiri, daripada Tuhan yang Maha Mencipta, bagaimana manusia akan sengsara sekiranya apa yang beliau kejar itu adalah kenikmatan dunia semata-mata.
Kemudian Muhammad Asad, seperti mana yang kita tahu, setelah beliau belajar tentang hadis dan beliau telah menulis, sebenarnya beliau telah menulis, menetap di India dan menulis huraian kepada Sahih Bukhari, dan beliau telah pun menyelesaikan keseluruhan tafsiran dan huraian kepada Sahih Bukhari. Dan hanya yang sempat beliau terbitkan hanyalah satu volume. Satu volume saja yang beliau sempat terbitkan, lalu berlaku perang, perpisahan di antara Pakistan dan India. Dan kesemua manuskrip yang ditulis itu telah dibuang di dalam Sungai Ravi. Maka beliau mengatakan bahawa hajatnya untuk menerbitkan tidak sempat diterbitkan, tetapi baginya ianya merupakan suatu blessing in disguise, iaitu dengan bekalan daripada koleksi hadis-hadis Bukhari itu, beliau timbul dalam hasad dalam hatinya untuk menterjemah Al-Quran di dalam bahasa Inggeris supaya dapat dibaca oleh lebih ramai manusia di atas muka bumi ini. Kerana English is a world religion, is a world language. Jadi oleh kerana itu, untuk mencapai untuk menyampaikan risalah Al-Quran kepada seluruh manusia, maka beliau berhajat untuk mentafsirkan Al-Quran di dalam bahasa Inggeris. Dan hajatnya itu adalah untuk hanya sekadar untuk menyiapkan terjemahan tersebut di dalam masa 2 tahun. Tetapi terjemahan dan tafsiran The Message Al-Quran mengambil masa 17 tahun. Ya. Dan kita juga tahu bahawa sekiranya kita buka di dalam tafsir Muhammad Asad, maka muka surat pertama kepada tafsir itu tertulis liqaumin yatafakkarun, kepada kaum yang berfikir, for people who think. Bagi saya, sesiapa yang membaca keseluruhan tafsir ini akan mengetahui bahawa liqaumin yatafakkarun itulah kata kunci bagi seluruh Al-Quran tersebut. Kalau mereka yang pernah membaca buku Da Vinci Code, ya, buku Da Vinci Code, disebutkan dia ada kata kunci, ya, ada kata kunci kepada misteri yang berlaku itu, ya. Maka kata kunci kepada Al-Quran yang ditafsirkan oleh Muhammad Asad ialah liqaumi yatafakkarun, iaitu seluruh daripada ayat Al-Quran itu menyuruh kita untuk berfikir, ya, dan bukan dengan menggunakan daya pemikiran kita untuk memahami apakah mesej yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Next. Kerana itu, Asad menegaskan berkali-kali, iaitu Al-Quran ini mestilah dibaca dengan hajat dan dengan niat bahawa seolah-olah Al-Quran itu ditujukan kepada kita. Kita membaca Al-Quran bukan dengan mengingati bahawa Al-Quran ini, tak apa, mungkin ini kena pada orang kafir untuk itu dan untuk ini, dan yang tidak beriman dan yang munafik dan sebagainya. Tapi kita mesti membaca seolah-olah ia ditujukan kepada diri kita, dan kita mesti berusaha untuk memahami dia seolah-olah ia ditujukan kepada diri kita sendiri. Dan seperti mana kata Asad, the Quran has been revealed for me. Quran itu diturunkan seolah-olah ia turunkan kepada diriku sendiri, ya. Dan ini adalah usaha yang kita mesti lakukan di dalam memahami dan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Kerana itu, saya pernah ceritakan dahulu di tempat yang lain bahawa pada usia 19 tahun saya telah membaca tafsir Al-Fatihah oleh Hasan Al-Banna, ya, tafsir surah Al-Fatihah oleh Hasan Al-Banna. Dan beliau mengatakan bahawa di dalam tafsirnya itu, beliau mengatakan bahawa hendaklah kita berusaha sedaya upaya untuk memahami setiap ayat Al-Quran itu. Hendaklah kita bermujahadah, dan beliau memetik ayat Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, yang berjuang, yang bermujahadah pada jalannya, nescaya Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Dalam arti kata, kalau kita berusaha sedaya upaya kita untuk memahami Al-Quran itu sendiri, nescaya Allah akan memberi kita petunjuk untuk kita memahami apakah
message yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Kerana itu, Muhammad Asad mengatakan bahawa apa yang diperlukan ialah untuk memahami message yang terkandung dalam Al-Quran itu, dan bukan dengan cuba memperincikan dan mempersulitkan lagi pemahaman kepada Al-Quran itu. Kerana kita dapati sekarang message dasar yang tak ada dalam Quran, seperti message persaudaraan, message yang memberi kebebasan dari segi kebebasan freedom of conscience dan freedom of religion, la ikraha fid din. Konsep-konsep asas yang ada di dalam Islam itu tidak lagi difahami, ya? Tidak lagi difahami. Kita telah dengar tadi Ustaz Wanji ceritakan tentang An-Nasikh wal Mansukh. Kita mengatakan la ikraha fid din telah pun dimasukkan dengan ayat-ayat saif, ayatul saif, ya, tentang ayat-ayat tentang perang, yang menyuruh supaya berperang dan sebagainya. Dan konsep An-Nasikh wal Mansukh sebenarnya yang telah diterangkan oleh Ustaz Wanji tadi adalah menjadi satu perdebatan yang sangat hebat dan sangat ni di dalam kalau kita mengkaji tentang sejarah Islam. Dan Muhammad Asad, dan seperti mana juga Imam Muhammad Abdul Rashid Radha Al-Marawi dan sebagainya, kesemuanya menolak kewujudan An-Nasikh wal Mansukh di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat Quran yang dimansuhkan sama sekali. Muhammad Asad berkali-kali mengatakan ini adalah satu doktrin yang amat memeningkan kepala dan amat tidak boleh diterima oleh akal yang waras, ya. Dan baru-baru ini ada seorang scholar, Dr. Louis Fatuhi, datang ke Kuala Lumpur dan menulis sebuah buku dan telah memberikan ceramah tentang An-Nasikh wal Mansukh. Dan beliau sendiri menolak konsep An-Nasikh wal Mansukh. Dan konsep An-Nasikh wal Mansukh ini telah pun ditolak lebih dahulu, seperti mana yang disebut oleh Ustaz Wanji tadi, oleh Abu Muslim Al-Asfahani, ya, seorang ulama Mu'tazilah yang amat terkenal pada ketika itu, ya. Walaupun ia dikritik oleh Razi seperti mana yang dikatakan, tetapi para ulama reformis seperti Muhammad Abdul Rashid Radha, dan termasuklah di Nusantara seperti A. Hasan, ya, yang dikenali sebagai A. Hasan Bandung, Profesor Hasbi As-Siddiqi, Syekh Syekh Al-Hadi dan sebagainya, kesemuanya tidak menerima apa yang dikatakan oleh adanya ayat Al-Quran yang dimansuhkan. Kerana seperti mana yang dikatakan oleh Muhammad Asad, Al-Quran ini ditujukan for people who think, bagi kaum yang berfikir, berdasarkan kepada ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 31 hingga ke 33, di mana Allah menceritakan tentang kelebihan manusia yang dijadikan, yang dapat menggunakan akal fikirannya, yang dengan kerana itulah kedudukan manusia itu lebih tinggi daripada para malaikat. Dikatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, ya? Dan Allah telah mengajarkan asma', okay, nama segala sesuatu. Al-asma' yang dikatakan di sini bukan hanya nama, nama benda, kerusi, meja, pokok, bulan dan sebagainya, tetapi conceptual thinking, ya? Ability to think conceptually. And this is the ability hanya yang ada pada manusia dan tidak ada pada makhluk lain. Cuba kita bayangkan bagaimanakah Allah menyuruh daripada ayat 31 hingga 33 tadi, menyuruh para malaikat supaya sujud, ya, kepada Adam. Kalau bukanlah kerana kelebihan Adam, walaupun malaikat yang tidak melakukan dosa sekalipun, yang tidak melakukan walaupun satu dosa sekalipun, disuruh sujud kepada Adam adalah kerana semata-mata bukan kerana apa, tetapi kerana ability of to have this conceptual thinking, ya? Ability to think, kelebihan akal yang menyebabkan ketinggian manusia daripada para malaikat. Kerana itu adalah saya merasa amat hairan sekiranya di masa kini ramai orang merasa takut untuk menggunakan akal
dalam memahami segala isu dan segala perkara. Kerana ini adalah kelebihan yang paling utama yang diberikan oleh Allah. Sehingga Muhammad Asad bila menafsirkan ayat walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak-anak Adam itu, mengatakan bahawa kemuliaan itu adalah berdasarkan kepada akal itu sendiri, bukan kepada perkara-perkara yang lain. Oleh kerana Al-Quran itu ditujukan kepada akal, maka akal harus boleh memahami apakah kehendak daripada Al-Quran itu sendiri. Kerana akal dapat memahami kehendak ataupun tujuan, mesej, risalah yang cuba disampaikan oleh Al-Quran. Inilah dikatakan sebagai ia memberikan a particular modernist discourse, yang ramai disebut oleh kawan pada ketika ini. Modernist discourse adalah umpama discourse yang dimulakan di abad ke-20 oleh Muhammad Abduh dan alirannya, dan inilah dikelai sebagai modernist discourse. Kerana itu kita lihat bahawa walaupun kita tidak berkesempatan kemungkinan untuk membaca tafsir Al-Manar, yang kita juga semua tahu bahawa tidak ditafsirkan sebanyak 30 juzuk kesemuanya, tetapi ramai daripada pelajar-pelajar Imam Muhammad Abduh seperti Mustafa Maraghi umpamanya telah menafsirkan keseluruhan 30 juzuk, dan kesemuanya ini adalah yang dikatakan a modernist discourse, tafsir-tafsir yang membawa agenda reformis. Seperti mana di Nusantara ini tafsir Al-Azhar umpamanya, atau tafsir An-Nur oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi. Tafsir An-Nur adalah sangat-sangat mirip kepada tafsir Al-Maraghi. Sesiapa yang tidak berkesempatan membaca tafsir Al-Maraghi, maka dia boleh membaca tafsir An-Nur oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak sedikit yang boleh dibacakan dengan lanjut dalam kertas kerja saya tentang apakah hermeneutika daripada tafsir Muhammad Asad. Kemungkinan ramai orang yang tidak berapa suka dengan perkataan hermeneutika kerana dikatakan ada unsur-unsur Kristian, tapi saya lebih minat kepada apa yang dikatakan, biar kita ambil konteksnya. Di dalam surah ke-55 ayat 1 hingga 4 itu surah Ar-Rahman, Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman, Allama al-Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Ayat-ayat ini menerangkan kepada kita konsep seperti mana yang diterangkan oleh Muhammad Asad. Al-Bayan, Allamahul bayan itu mengajar manusia akan al-bayan itu adalah kedua-duanya, iaitu pemikiran dan juga ucapan. Dan bukan hanya ucapan semata-mata, tetapi berfikir dan berucap. Kerana ianya melibatkan kepada cutusan idea daripada pemikiran dan ucapan itu. Itulah konsep al-bayan yang dikenaki di dalam ayat ini menurut Muhammad Asad. Sama ada ia dapat disampaikan sama ada secara bertulis ataupun secara bersuara. Secara bersuara ataupun secara bertulis. The conceptual idea yang daripada apa yang lahir daripada al-bayan ini kita dapat sampaikan. Dan sebab itu ideas dan perkataan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Semalam saya ada di temu ramah oleh seorang pelajar seorang PhD, penuntut PhD daripada Yale University di Amerika, Yale University Amerika Syarikat. Dan saya mengatakan bahawa saya bertanya, have you seen the movie Dead Poet Society? Iaitu filem Dead Poet Society. Di dalam filem itu, maka kita dapati bahawa seorang guru, cerita tentang seorang guru, Mr. Keating berkata, Mr. Keating
Mr. Keating berkata, no matter what people say, words and ideas can change the world. Ya, itu yang penting. Ya, apa saja yang bergantung pada apa saja yang cuba untuk disampaikan oleh orang, maka kita mestilah yakin dan percaya bahawa revolusi yang boleh berlaku di atas dunia ini adalah berdasarkan dengan kata-kata dan idea yang ada dalam fikiran kita. And this is the most important factor yang cuba disampaikan oleh Muhammad Asad. Dan next slide please. Dan the entire hermeneutical approach hermeneutika Muhammad Asad ini mengatakan bahawa oleh kerana Al-Quran itu ditujukan kepada reason, kepada akal, maka ia mesti difahami sama ada secara literal, apa yang disebut oleh Ustaz Wan Ji tadi, ataupun secara allegorical. Allegorical ni dalam bahasa Melayu boleh katakan sebagai kiasan. Ya, boleh katakan sebagai kiasan. Walau bagaimanapun, Muhammad Asad mengambil kira tentang dua faktor yang paling penting. Ya, dalam hermeneutika penafsiran Muhammad Asad, beliau menekankan pada dua faktor yang utama. Ya, iaitu pertamanya, mestilah kita fahami bahawa ayat Al-Quran itu saling berkait di antara satu sama lain. Sebenarnya itu sesiapa yang pernah membaca tafsir Muhammad Asad akan dapati bahawa cara tafsirannya bukan seperti mana tafsiran Fizal Al-Quran, Syed Qutb, ya, iaitu you write a verse dan kemudian you tafsir dengan tafsiran yang berhubung dengan ayat tersebut. Tapi tafsirannya adalah dengan cara menulis nota-nota kaki, ya, dengan cara yang lebih moden, ya, itu menulis nota kaki. Dan kalau kita baca dalam setiap nota kaki bagi ayat tersebut, dia akan kata refer to semicolon 32 umpamanya, ya, rujuk kepada 232. So maksudnya dia akan ada relationship di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kerana berdasarkan konsep ini, ya, adalah sebenarnya konsep yang digunakan oleh Ibnu Katsir juga, iaitu tafsir Al-Quran bil Quran, iaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ataupun lebih tepat lagi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Abduh, iaitu Al-Quran itu akan berupaya untuk Al-Quran itu is own best commentary, adalah penghuraian kepada dirinya sendiri, penguraian yang terbaik kepada dirinya sendiri. Yang kedua, ini perkara ini telah pun disebut oleh Ustaz Wan Ji tadi, iaitu asbabun nuzul. Ianya tidak harus dilihat kepada asbabun nuzul semata-mata, the historical context, tetapi ia membawa kepada pengajaran yang berterusan daripada ayat tersebut. Ya? Ustaz Wan Ji menyebutkan satu kaedah yang penting tadi, ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ya, ibrah pengajaran itu bukan diambil oleh sebabnya yang khusus, ya, tetapi daripada sesuatu yang umum, pengajaran yang umum daripada, ya, lafaz yang umum bukan daripada sebab yang khusus. Ya, contohnya, sebagai contoh, kalau kita lihat surah surah yang Ashabul Ukhdud, surah Al-Buruj, ya. Kalau kita lihat surah Al-Buruj umpamanya, ya, kita akan dapati bahawa banyak tafsiran-tafsiran dikatakan berkaitan kononnya dengan surah Al-Buruj, ya. Ada orang cuba mengaitkan ini peristiwa ni, walaupun ia bukan asbab nuzul, tapi dia cuba relate to historical things yang berlaku. Ya, dikatakan bahawa peristiwa ini berkaitan dengan Raja Najran, sebagaimana diceritakan oleh Syed Qutb dalam Zilal Al-Quran, ya, tentang kisah Raja Najran yang telah
membakar orang-orang beriman dengan menggali parit dan sebagainya. Ya. Dan saya kutuk juga menerangkan, dan Muhammad Asad lebih menekankan apa yang paling penting, walaupun terdapat di beberapa cerita yang berkaitan dengan kisah ini, tetapi yang penting adalah untuk memahami bahawa di dalam sejarah, seluruh sejarah, sepanjang sejarah manusia, kita akan dapati bahawa adanya pertembungan di antara yang hak dan yang batil. Dan pertembungan ini adalah pertembungan yang berterusan daripada dahulu sehinggalah ke hari kiamat. Karena itu kita kena mengambil iktibar di mana kita akan berada. Kita kena mengambil iktibar. Adakah kita berada bersama orang-orang yang melakukan kezaliman, ataupun kita berada di atas orang-orang yang mempertahankan keimanan. We have to take side. Ya, kita tidak boleh kata kita tidak berpihak di mana-mana. Ya, kita tidak, kerana bagi saya itu adalah seperti mana dikatakan oleh seorang falsafah, iaitu evil will triumph when good men remain quiet. Kalau orang yang baik itu diam, evil will triumph, kejahatan akan bermerajalela. Kerana itu kita tak boleh kata bahawa okey, pertembungan politik yang ada sekarang ini kita hanya berkecuali. Kita tak mahu berpihak pada mana-mana. Then evil will triumph. Kebejatan, kezaliman, kejahatan itulah yang akan berkuasa. Yeah. Next. Muhammad Asad menekankan bahawa apabila menceritakan contohnya bahawa hal-hal penciptaan bumi, langit, bukit bukau, gunung ganang, penciptaan manusia dan sebagainya, kesemuanya itu mestilah ada kefahaman juga daripada konsep-konsep moden. Ya, disiplin-disiplin moden seperti disiplin sains, embryology, astronomi, geologi, dan anatomi dan sebagainya. Dan tidak mungkin bahawa kita hanya untuk memisahkan di antara apa yang dikatakan oleh sains dan apa yang difahami dalam zaman moden ini dengan apa yang telah dikatakan dalam Al-Quran. Kerana kalau kita tidak berpijak dengan apa yang telah dibuktikan oleh sains, maka nampak bahawa penafsiran kita terhadap Al-Quran itu adalah satu penafsiran yang sangat beku dan jumud. Kerana itu saya tidak heran, dan kita juga tidak heran, kalau ada ulama yang sangat alim yang mengatakan, yang memberi fatwa bahawa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, maka the world is flat. Bumi ini rata. Saya tak payah sebut nama ulama tersebut kerana is very famous, semua orang tahu apa yang berlaku. What's the problem? Problemnya adalah untuk menunjukkan bahawa Al-Quran boleh ditafsirkan. Tapi kalau kita tidak mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang ilmu sains, maka kita tidak akan dapat memahami keindahan ataupun kebenaran Al-Quran itu sendiri. Ya? Kerana itu kita melihat bahawa, contohnya, saya ambil satu contoh untuk menceritakan hal ini. Contohnya di dalam surah Tariq umpamanya, apabila diceritakan tentang kejadian bagaimana manusia dijadikan, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ya, maka hendaklah manusia memikirkan daripada apa ia diciptakan, ya, dan ia diciptakan ma'in dafiq, ya, daripada semen, daripada air mani, ya. Yakhruju, yang dikeluarkan, min baini sulbi wat tara'ib, daripada tulang sulbi, dan ikut tafsiran, kalau kita buka tafsiran lama Al-Quran, kita akan dapati dikatakan tulang sulbi lelaki dan tulang dada wanita. Tetapi sains akan mengatakan benda ni adalah sesuatu yang tidak logik. Tulang dada wanita tidak mengeluarkan ovum untuk persenyawaan, ya?
di sini ada medical students ya daripada FC Maya. Semuanya tahu ya bahawa benda ni adalah benda yang tidak akan dapat dibuktikan oleh sains. Pemahaman sains dia akan mengatakan bahawa ovum dihasilkan daripada tulang dada wanita. Groin, yes. Sulbi, groin, kita semua tahu bahawa it was being produced, sperm being produced in the testes dan kemudian it's around the groin region. Tapi asulbi, taraib kata Muhammad Asad berdasarkan bahasa Arab dan sebagainya, maka ianya adalah a flat curved bone, ya, iaitu tulang lepir yang rata yang membawa maksud mana lagi tulang lepir selain daripada tulang dada? Pelvic bones, betul tak? Ya, pelajar perubatan boleh tahu, betul ya, confirm. It's pelvic bone. Dan pelvic bone iaitu tulang pinggul adalah di mana ovary kiri dan kanan daripada wanita ada di antara pelvic bone. Right? So itulah dikatakan taraib. Jadi kita perlu memahami daripada konsep moden yang telah dibuktikan. Saya boleh cerita ni, it can be one lecture hanya untuk ceritakan tentang sains ya, embryology dan macam mana tentang embryology dengan Al-Quran. Saya boleh cerita daripada surah Al-Alaq dan sebagainya ya. Is very interesting ya. Very interesting ya. Tentang pemahaman moden yang akan menyebabkan kita percaya bahawa seperti mana yang pernah saya katakan bahawa many years ago bila saya medical student, seperti mana sahabat-sahabat yang ada di sini juga, tahun pertama di Australia saya membaca buku Human Embryology yang ditulis oleh Profesor Keith Elmore. Keith Elmore menulis di dalam, dia membuat kajian dan dia menulis dalam prakata buku embryology iaitu tajuk Human Embryology. Di dalam prakatanya beliau mengatakan bahawa di saat dunia barat berada dalam kegelapan, maka Islam telah bangun dan menceritakan tentang embryology. Perkara ini adalah tidak mungkin diketahui melainkan sekiranya ianya adalah suatu wahyu daripada langit. Beliau menceritakan bagaimana keindahan ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang embryology yang tidak diketahui oleh barat pada ketika itu. Tetapi hairan, sehingga hari ini umat Islam pula jadi mandom, jadi jumud yang tidak dapat maju ke hadapan dalam sains dan teknologi. Kita cuba untuk menafsirkan semuanya secara literal, ya. Bila dikatakan khalaqal insana min 'alaq, kita katakan jadi daripada segumpal darah, Manusia tidak jadi daripada segumpal darah, right? Mereka student semuanya tahu it is from the zygote yang terhasil daripada ovum dan sperm. Kan? Maka Keith Elmore mengatakan alaq juga membawa maksud alaqah, iaitu sesuatu yang bergantung. Dan kita tahu bahawa zygote akan melekat kepada dinding rahim, ya? Endometrium, kan? Dan endometrium ini akan menghasilkan syncytial trophoblast dan sebagainya, dan kemudiannya menghasilkan morula dan menghasilkan embryo. Jadi these are the new concept yang kita perlu faham, dan sepatutnya umat Islam menjadi umat yang maju, sangat-sangat maju ke hadapan dari segi sains dan teknologi. Untuk sebab Al-Quran senantiasa menyuruh manusia menggunakan